Ubi kayu merupakan salah satu makanan ruji masyarakat Asia termasuk di Malaysia. Ia juga merupakan tanaman berkanji yang kaya dengan sumber karbohidrat. Ubi kayu merupakan tanaman umbisi yang mudah untuk ditanam dan mengambil masa hanya 9 hingga 12 bulan untuk dituai. Tanaman ini sangatlah berpotensi untuk dimajukan sebagai tanaman komersial kerana penggunaannya adalah amat luas. Di Malaysia, tanaman ubi kayu secara komersial adalah di negeri Johor dan juga di negeri Selat. Asas agronomi merupakan faktor terpenting yang membantu meningkatkan penghasilan tanaman serta menentukan kualiti buah-buahan dan sayur-sayuran. Ia meliputi pelbagai aktiviti seperti penyediaan kawasan, penyemaian anak benih, pengairan, pembajaan, kawalan rumpai dan kawalan perosak serta penyakit. Pengendalian untuk pemasaran atau juga dikenali sebagai pengendalian lepas tuai merupakan satu rantaian aktiviti penyediaan, pergerakan dan pemeliharaan kualiti hasil pertanian dari ia mula dituai sehinggalah sampai ke pengguna. Pada umumnya, pengendalian untuk pemasaran hasil tanaman ubi kayu akan melibatkan aktiviti penuaian, pengendalian di ladang, pengendalian di rumah pembungkusan atau pusat pengumpulan yang melibatkan aktiviti pemilihan, pembersihan, rawatan, penggeridan pembungkusan, pelabelan, penyimpanan sementara dan pengangkutan ke pasaran. Bagi menjalankan aktiviti penuaian hasil kematangan ubi kayu perlu dikenal pasti terlebih dahulu. Ubi kayu perlu dituai pada indeks kematangan yang sesuai mengikut spesifikasi pasaran. Tempoh kematangan ubi kayu bergantung kepada jenis varieti yang ditanam. Pada amnya, ubi kayu sesuai dituai pada umur pokok 9 hingga 12 bulan selepas ditanam. Ini adalah bergantung kepada jenis varieti, keadaan cuaca dan juga keadaan tanah. Terdapat juga varieti yang boleh dituai ketika mencapai umur 6 hingga 7 bulan selepas ditanam. Sebelum ubi kayu dituai, batang pokok ubi kayu perlu dipotong dengan meninggalkan jarak kira-kira 0.3 meter atau 1 kaki dari permukaan tanah bagi memudahkan kerja penuaian. Kaedah penuaian hasil boleh dilakukan secara manual dengan menarik batang pokok ubi. Ubi segar yang telah dituai hanya boleh bertahan dalam masa kurang 48 jam. Oleh itu, waktu yang sesuai untuk menuai adalah pada awal pagi atau lewat petang. Ia bertujuan untuk mengelakkan suhu persekitaran ladang yang tinggi hingga menyebabkan pengeringan, sesutan dan penurunan kualiti ubi kayu. Selain itu, penuaian hasil perlu juga dirancang mengikut permintaan dan keperluan pasaran. Pusat pengumpulan merupakan sebuah pusat untuk menjalankan aktiviti-aktiviti nilai tambah terhadap hasil pertanian melalui proses pemilihan, pembersihan, penggredan, pembungkusan, pelabelan, penyimpanan sementara dan pengangkutan bagi memenuhi spesifikasi dan kehendak pasaran. Ubi kayu yang diterima akan dirapikan dengan cara memotong tangkai dan akar yang terdapat di bahagian hujung ubi, di mana ia boleh menjejaskan keseluruhan rupa ubi kayu.
Alatan yang digunakan untuk melakukan proses ini adalah gunting tajam atau pisau. Seterusnya, pemilihan dan pengasingan akan dibuat mengikut kriteria seperti terlalu muda atau tidak matang, rosak mekanikal, kerosakan, kecacatan terlampau dan tidak segar. Ubi kayu perlu dibersihkan bagi tujuan membuang sisa tanah dan kotoran. Pembersihan boleh dilakukan dengan menggunakan berus lembut atau alat penyembur angin. Penggradan adalah aktiviti mengasingkan hasil keluaran pertanian mengikut kualiti, indeks, saiz dan bilangan berdasarkan spesifikasi yang ditetapkan dalam standard. Keluaran hasil pertanian yang akan dipasarkan perlu digrade mengikut kehendak peraturan-peraturan Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan iaitu Penggradan, Pembungkusan dan Pelabelan Keluaran Pertanian tahun 2008 di bawah Akta 141 Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan atau dikenali sebagai Peraturan GPL. Di bawah Peraturan GPL, penggradan hasil pertanian dikelaskan kepada 3 grade iaitu Premium, Grade 1 dan Grade 2. Kualiti terbaik ubi kayu ialah ubi yang cukup matang, segar, bersih dan bebas daripada sebarang kecacatan dan kerosakan fizikal. Sementara kualiti ubi kayu yang diterima di pasaran pula ialah buah cukup matang, segar, bersih, terdapat kecacatan minimum dan agak bebas daripada kerosakan fizikal. Manakala ubi kayu dalam kualiti yang tidak dikehendaki pasaran ialah buah tidak cukup matang, tidak segar, kotor dan terdapat kecacatan bentuk dan rupa yang teruk. Kerosakan disebabkan oleh haiwan perosak, penyakit dan kecederaan mekanikal yang menjejaskan jangka hayat dan kualiti. Pengelasan saiz ubi kayu ditentukan oleh berat dalam unit gram seperti yang dapat dilihat melalui jadual berikut. Perbezaan saiz ubi kayu ianya dibahagikan kepada 3 saiz bermula dari saiz terlalu kecil iaitu kod C dengan berat minimum antara 200 ke 300 gram sehinggalah saiz L iaitu kod A yang mempunyai berat melebihi 600 gram. Peraturan GPL mewajibkan setiap keluaran pertanian yang akan dipasarkan perlu dibungkus. Pembungkusan bertujuan untuk memudahkan pengendalian, mengawal daripada kecederaan mekanikal yang menyebabkan penurunan kualiti serta memberi perlindungan yang optimum daripada kerosakan semasa pengendalian dan pengangkutan. Jenis pembungkusan yang sesuai bagi pasaran secara pukal adalah bako plastik ulang pakai atau jaring nailon tidak melebihi 30 kg. Manakala bagi pasaran runcit, kebiasaannya ubi kayu akan dibungkus menggunakan beg plastik. Seterusnya, ubi kayu yang telah dibungkus dengan baik hendaklah dilabelkan bagi mematuhi kehendak di bawah peraturan GPL yang mana sesuatu hasil pertanian untuk jualan mestilah disertai dengan label yang mengandungi maklumat-maklumat seperti nama atau kod penanam bagi Sabah dan Sarawak sahaja, nombor kad pengenalan atau pendaftaran syarikat, alamat pengeluar, jenis komoditi, grade, tarikh tuaian, bilangan dan berat bersih. Ubi kayu kadangkala disimpan sementara sebelum diangkut atau diedarkan ke pasaran. Penyimpanan sementara diperlukan kerana ubi kayu tidak dapat diedarkan dengan segera kerana masalah teknikal dan logistik. Memenuhi kuantiti persainan yang mencukupi, hasil ubi kayu yang berlebihan daripada permintaan pada hari tersebut dan menstabilkan harga di pasaran. Bagi mengekalkan kualiti, ubi kayu yang telah dibersihkan perlu disimpan di tempat yang teduh pada suhu ambient sebelum dipasarkan dalam tempoh 2 hingga 3 hari bagi mengekalkan kesegaran ubi kayu tersebut. Pengangkutan atau logistik merupakan perkara terpenting bagi menentukan
Komuniti yang sampai ke destinasi kekal berkualiti sebagaimana keperluan pasaran. Lori biasa digunakan untuk hantaran jarak dekat. Ubi kayu yang telah dibungkus sama ada menggunakan bakul atau jaring perlu disusun dengan rapi bertujuan untuk mengurangkan pergerakan atau gegaran sewaktu perjalanan yang boleh menjejaskan kualiti. Dalam masa yang sama, lori yang digunakan perlu bertutup supaya ubi kayu terhindar dari cahaya panas matahari. Nama saya Muhammad Nur bin Sukimi atau yang dikenali nama glamour Wak Nur. Saya adalah pengusaha tanaman ubi di Kampung Kunda. Saya milih tanaman ubi ini kerana tanaman ubi ini mudah diuruskan. Dalam 9 bulan hingga 12 bulan kita boleh tuai hasil. Penjagaan tu tak susah. Kita cuma menggunakan racun rumpai yang dibenarkan dengan mengikut sukatan. Saya pasarkan ubi ini adalah untuk IKS, pasar-pasar tani dan juga untuk kedai-kedai setempat. Dalam tempoh masa penanaman selama 9 bulan, penanaman ubi kayu mampu memberikan pendapatan bersih sebanyak RM118,000 untuk tempoh penanaman selama 5 tahun yang melibatkan 36,000 pokok per hektar. Pada tahun 2020, pengeluaran ubi kayu adalah sebanyak 37,513 metrik tan dengan nilai pengeluaran sebanyak RM38 juta. Bagi kadar pembekalan tanaman ubi kayu, pengeluaran dalam negara dilihat mencukupi bagi memenuhi permintaan dalam negara dengan catatan kadar sara diri atau SSR sebanyak 98.4% dalam tempoh 2016 hingga 2020. Sementara itu, kadar kebergantungan import IDR bagi tanaman ini menunjukkan ia kurang dibawa masuk dari negara luar bagi menampung bekalan dalam negara apabila peratusan kadar import yang direkodkan hanyalah 2.9% sahaja. Manakala, kadar penggunaan per kapita atau PCC menunjukkan bahawa pada setiap tahun pengguna di Malaysia dianggarkan mengambil sekurang-kurangnya sebanyak 0.1 kilogram ubi kayu untuk dinikmati dalam hidangan mereka. Berdasarkan kajian margin pemasaran yang dijalankan oleh pihak Fama pada tahun 2019, tanaman ubi kayu dilihat dapat memberikan share keuntungan yang tinggi kepada petani. Hasil kajian tersebut menunjukkan bahawa bagi RM1 yang dibelanjakan oleh pengguna, share keuntungan petani mencecah 48% pada harga ladang RM1.20 per kilogram. Di peringkat pemborong dan peruncit, mereka masing-masing memperoleh margin keuntungan sebanyak 27% dan 33% pada harga borong RM2 per kilogram dan runcit RM3 per kilogram. Berdasarkan permintaan dan pembekalan yang baik, pergerakan harga purata bagi komoditi ini dilihat stabil dan meningkat sejak tahun 2015 sehingga tahun 2020. Bagi harga tanaman ubi kayu, secara umumnya menunjukkan tren peningkatan di semua peringkat pasaran, bermula dari ladang, borong dan runcit. Harga purata di peringkat ladang bagi komoditi ini adalah di antara RM1.20 per kilogram ke RM1.25 per kilogram, manakala harga purata borong ialah di antara RM1.55 per kilogram ke RM2.10 per kilogram. Harga purata runcit pula ialah di antara RM2.65 per kilogram ke RM3.40 per kilogram. Tren harga dari tahun 2015 sehingga 2020 adalah pada arah menaik. Selain dimakan secara segar, pelbagai jenis kuih tradisional Melayu dihasilkan melalui ubi kayu seperti kuih talam, getuk, tapai, lepat dan lain-lain lagi. Manakala,
produk popular yang dihasilkan daripada ubi dan mendapat permintaan tinggi, sudah semestinya keripik ubi. Hai, Assalamualaikum. Saya Kak Ani dari Ani Biskut, merupakan salah seorang usahawan di bawah bimbingan Fama. Saya mula berniaga pada akhir tahun 89 dan pada awal tahun 2005 saya mula berniaga keripik yang berasaskan ubi kayu. Di antara produk-produk yang telah saya hasilkan daripada ubi kayu ialah keripik ubi kayu masin, pedas basah, pedas kering, lada hitam dan BBQ. Secara keseluruhannya, tanaman ubi kayu mampu memberikan pulangan yang lumayan kepada petani yang mengusahakannya dengan mengikut kaedah pengendalian penanaman yang betul sehingga ke peringkat pemasaran.